ونستغفره سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين مسلمات dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua dan dapat kita sampai ke surau Nurul Ikhlas, dan sekaligus kita telah pun selesai menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolat fardu maghrib secara berjemaah, insya-Allah kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita terus lagi membaca kitab Al-Iman, rukunnya, hakikatnya, pembatalannya oleh Dr. Muhammad Naim Yasin di bab yang kedua ataupun bahagian yang kedua, hakikat iman. Sebelum kita meneruskan perbincangan tentang iman ini, marilah sama-sama kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis hasan yang bermaksud tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga hawa nafsu tunduk mengikut apa yang telah aku bawa. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum tu dia bukan kata tidak beriman seseorang tu, beriman dah, tetapi tidak sempurna keimanan kita sehingga kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita taruh di bawah tapak kaki kita. Jangan kita bubuk atas kepala kita. Kita junjung dia ke sana kemari macam bangku sampah. Nafsu kita pijak dia dalam-dalam ke bumi biar dia jangan melebihi akal fikiran kita. Jangan hawa nafsu mengontrolkan seluruh badan kita dan juga fikiran kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita apa yang didatangkan oleh Nabi maka kena ikut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma anhaakum anhu fantahu. Barang yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu ikut. Dan barang yang dilarang oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu jauh. Kena kamu tegak, jangan lakukan apa-apa yang ditegak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya baca hadis ini menyatakan tidak sempurna iman. Kalaulah kita ni tidak sempurna iman, macam manakah Islam kita hendak sempurna? Jadi hendaklah kita jaga betul-betul iman kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Janganlah berlaku seperti berlakunya 7-8 tahun, 10 tahun yang lalu, 5-16 tahun yang dulu, 30-40 tahun yang lalu. Bagaimana berlakunya seorang wanita yang bernama Aisyah Bukhari, lari sama kekasih dia, sama ada kekasih dia culik, paksa murtad, ataupun dia sendiri yang rela ikut kekasih dia. Dia berkasih dengan power dia ataupun boyfriend dia yang beragama Kristian Katolik. Lalu dia tukar agama dia, dia ikut power dia. Lahir
nama Aisyah binti Bukhari, orang Batu Pahat. Na'udzubillahi min zalik. Ini dah lama gempar dah. Begitu jugalah dengan seorang wanita yang bernama Azalina binti Jailani, tukar nama Lina Joy. Itu pun masuk soal khabar dulu. Itu hebat pembicaraan mahkamah sivil lawan mahkamah syariah. Masing-masing diwakili oleh peguam masing-masing. Lina Joy itu dah tukar juga kepada agama Kristian Katolik. Dia berkasih dengan seorang pemuda India beragama Kristian Katolik. Tukar. Dia pun jadi Kristian lah. Agama dia tukar Islam pada Kristian. Jadi inilah iman seseorang. Kenapa dia jadi macam tu? Pendidikan tidak sihat di dalam rumahnya. Kemungkinan begitu. Kerana bila pendidikan sihat, kita sebagai ibu bapa jaga baik anak agamanya di dalam rumah, tidak mungkin terjadi macam itu. Ini kerana kelonggaran kita sebagai ibu bapanya. Begitulah juga dengan Siti Salma binti Mak Yasin, tukar kepada agama Hindu yang diberi nama dalam Hindunya Usha. Dia lahir pada 27 hari bulan 4 tahun 1969. Dia bertukar agama kepada Hindu pada 24 hari bulan 8 tahun 1996 yang lalu. Dan beberapa orang lagi lah seperti Nur Fazilah binti Abdul Aziz, tahun 96 juga tukar kepada agama Hindu. Dan gempar juga satu ketika dahulu seorang perempuan yang bernama Hartini binti Kamarudin. Hasil perkahwinan di antara Kamarudin dan Puan Bibi Galsum binti Abdul Ghani. Puan Bibi Galsum ini berasal daripada Indian Muslim, berkahwin dengan Kamarudin, dapat anak Hartini binti Kamarudin. Lalu berasmara dengan boyfriendnya yang beragama Hindu. Jadi dia tukar nama pada Nabashini Yogaswaran, Rajaswaran. Tukar daripada Hartini kepada Nabashini. Dua orang jadi Hindu, tiga orang jadi Hindu, dua orang jadi Kristian. Itulah lima orang ni yang saya baca ini semua perempuan. Yang Hartini ini dia mungkin dididik di dalam rumahnya tidak cukup dengan ajaran Islamnya. Mungkin dia ni pun pandai cakap Tamil, berkasih dengan orang India yang agama Hindu pun pandai cakap Tamil, dan dia tidak ragu-ragu tukar nama dia kepada Nabashini Rajaswaran. Berlaku pada tahun 26 hari bulan 1 tahun 1996, dan dia berkahwin pada 24 hari bulan 3 tahun 1996. Selepas dia tukar agama dia 2 bulan, dia berkahwin dengan upacara agama Hindu. Jadi inilah 5 saya utarakan ini. Marilah sama-sama kita simpati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kelima 5, 3 daripadanya memeluk agama Hindu dan 2 daripadanya memeluk agama Kristian. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan dada-dada mereka semua ini kembali kepada Islam. Kerana barang siapa bertukar agama, wa man yartadid minkum an dinih, barang siapa bertukar agama selain daripada agama Islam yang dianutinya, fayamut, maka dia mati, wa huwa kafirun, maka dia menjadi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Sehingga kini tidak tahu status mereka berlima ini, dan banyak lagi lah. Seperti mana seorang pemuda daripada Johor menjadi padri di Petaling Jaya,
juga. Saya nama Kamarudin, kata silap saya. Ni orang Melayu. Macam Azalina ni dia Melayu Kajukan Jawa. Azalina Jailani. Asal dia nak tukar nama Lalina Lailani. Tapi tak sesuai, mungkin tukar daripada nama Lina Joy. Ini bercara panjang di antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Dan dia dakwa balik Mahkamah Syariah. Ini panjang. Sampai kini tidak ada keputusan. Sebab dia tak boleh daftar perkahwinan dia kerana dalam IC dia masih bernama Azalina Jailani. Dan juga status agama dia tak dapat ditukar oleh Jabatan Pendaftaran Negara kerana tidak ada kelulusan daripada Mahkamah Syariah. Kita hanya tak boleh tukar nama dan juga status agama, tapi beliau masih murtad. Beliau masih Kristian. Inilah undang-undang yang ada di negara kita ini. Kita minta pihak berkuasa ubah undang-undang kita menjadi undang-undang yang lebih utuh dan kukuh, supaya agama lain tidak dapat mencabar agama Islam. Tapi hari ini agama-agama lain dia sedang mencabar agama Islam, dan juga orang Islam sendiri mencabar agama Islam. Baru-baru ini Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tapi bila saya sebut di sini, jangan terkejut, bukan saya nak berpolitik. Ada 2, 3, 4 kerat orang yang beragama Islam mendakwa, bawa ke mahkamah, report polis Tuan Guru Haji Hadi kerana nak buat undang-undang hudud. Rupa-rupanya orang Islam juga tak suka pada hudud. Kalau orang Kristian, kalau Hindu, kalau Buddha tak suka, kita tidak berapa sedih. Tetapi beberapa individu, mungkin dia ini di kambing hitam ataupun di kambing putih, wallahu a'lam, saya pun tak tahu, oleh pihak-pihak yang tertentu membawa kes hudud ini ke mahkamah. Sampai hari ini tak dibicara lagi. Tapi kes itu telah diterima di mahkamah. Wallahu a'lam, setakat ini siapa yang nak menang, siapa nak kalah, kita pun tak tahu lagi. Cuba kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesadaran dan juga cahaya ilmu kepada mereka-mereka yang mendakwa pada orang yang membawa hukum hudud ni di dalam negara kita ni. Jangan duk dakwa lah. Kita tengok dan kita hendaklah mengakui bahawa hukum hudud itu adalah undang-undang Islam yang sebenarnya. Jadi jangan duk dakwa dah. Kalau tak berkenan pun sengah-sengah lah. Ni dakwa pula report mahkamah. Report pada polis pula. Polis pula terima pula report tu bawa ke mahkamah. Cuma hakim tak tetap lagi bila nak bicara. Ini ternyata betul dan benar. Tapi kita sedihlah. Seorang yang beragama Islam sanggup bawa ke mahkamah kes hudud. Sayang 1000 kali sayang. Dan kita berdoa lah. Bukan saya nak kata apa pun tak tahulah. Kita berdoa sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka dan juga kepada kita semua. Seperti mana firman Allah taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sadaqallahul azim. Sekiranya penduduk mana-mana negara, mana-mana negeri, mana-mana tempat, mana-mana kawasan, mana-mana taman, mana-mana kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, wajib aku buka pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardi, pada langit dan bumi. Allah bagi kita keberkatan. Kita buat kerja tak sebanyak mana, dapat banyak. Itu berkat namanya. Jadi kita kerja pagi petang, siang malam. Malam menjadi siang, siang menjadi malam bagi kita. Jadi kita kerja tak cukup-cukup. Asyik tak cukup saja, mengeluh saja. Jadi itu tidak ada keberkatan. Duit dapat banyak, tapi mengeluh juga lagi. Tak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzabu, sekiranya kamu berdusta dengan ayat-ayat aku, Allah kata fa'akhadnahum, tunggu kita baru ni,
kita dihentam oleh jerubu. Konon-kononnya terbakar hutan di Indonesia. Kalau tidak terbakar hutan pun, kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi, dia boleh buat apa saja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu dalam surah Yasin. Kita pun hafal ayat itu. Tuan-tuan semua sudah hafal. Mungkin 83 ayat itu. Ada berapa? 83 ayat lah. 83 ayat itu tuan-tuan pun hafal dah. Innama amruhu iza arada syai'a. Sekiranya Allah berkehendak nak menjadikan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Allah kata jadi. Seperti mana Nabi Isa Al-Masih tanpa penyatuan di antara lelaki dan perempuan, hanya didatang oleh mereka Jibril, tiup melalui lengan baju, masuk ke dalam rahim Siti Maryam, jadi anak. Hari ini Kristian kata Tuhan yang sebenar pun dia bini Tuhan dan juga anak Tuhan. Tiga Tuhan orang Kristian hari ini. Barang siapa mengatakan tiga tu Tuhan, maka kafir dah dia. Janganlah jadi seperti mana yang berlaku pada hari ini. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok pula kitab kita, iaitu Hakikat Iman. Bahagian kedua. Rukun iman yang 6 perkara dibicarakan pada bahagian pertama, itulah akidah yang mesti kita beriman. Rukun iman ada 6 tu, hendaklah kita beriman kesemuanya. Tolong satu kosong. Di dalam matematik yang kita belajar di sekolah, 6 tolong satu tinggal 5. Tapi di dalam matematik Islam, tak beriman salah satu daripada 6, maka kosong. Itu matematik lain. Ini matematik di dalam Islam. Matematik yang diajar di sekolah, kalau awal dulu saya tak kenal lagi matematik masa tu. Ilmu hisab. Ilmu hisab. Dia pakai bahasa Arab juga. Hisab ni lepas tu dia tukar kepada kira-kira. Kira-kira. Itu Melayu sungguh. Lepas tu lah ni matematik. Pergi bahasa orang putih pula. Tak boleh. Itu masa saya belajar lah. Tapi masa saya belajar dulu pun ilmu hisab tu 6 tolak 1 ni memang cikgu cakap tinggal 5. Dia tak boleh jadi 4, tak boleh jadi 3. 6 kalau tolak 1 tinggal 5. Tapi di dalam membicarakan tentang iman ini, 6 tolak 1 habis. Kosong. Sifar dia panggil. Apakah arti iman dengan akidah tersebut? Bagaimana cara beriman dan siapa yang boleh dikatakan mukmin? Kita nak bincang. Di dalam masalah ini kita dapati 2 pendapat ulama. Di dalam masalah iman ni macam mana? Apa arti iman dengan akidah tersebut? Apa arti iman? Bagaimana cara nak beriman? Dan siapakah yang boleh dikatakan mukmin? Orang yang beriman. Mukmin orang yang beriman. Di dalam masalah ini kita dapati 2 pendapat ulama. Yang pertama, iman ialah nama bagi pengakuan dengan lidah. Kita mengaku, kena sebut dengan lidah kita. Yang pertama. Yang kepercayaan di dalam hati dan amalan dengan anggota. 3 kena ada. Sebut dengan lidah. Bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Contoh begitulah. Dan kepercayaan dalam hati. Kena hati kita. Dalam bahasa Arab tasydid. Dia panggil. Kepercayaan dalam hati dan amal dengan anggota kita. Baru dinamakan iman. Beriman. Pendapat yang kedua, iman ialah nama bagi pengakuan dengan lidah. Iman baru nama pengakuan dengan lidah, baru dinamakan beriman.
dan kepercayaan di dalam hati beramal dengan anggota tidak termasuk nama iman. Ada pendapat ni dia kata beramal dengan anggota ni tidak termasuk di dalam iman. Dia dua ya mesti. Dengan lidah dan juga dalam hati. Dengan perbuatan ini dia kata termasuk. Sebab beramal dengan amalan-amalan yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan yang tetap di atas orang-orang beriman yang mendapat gelaran mukmin dengan sebab mengaku dengan lidah dan percaya dalam hati. Di luar anggota tak termasuk. Ini pun di dalam ijma' ulama. Sebab sekiranya seseorang itu melakukan dosa besar, dia buat dengan apa? Dengan anggota. Dengan anggota dia pergi berzina, dia pergi minum arak, dia pergi beli nombor ekor. Itu dengan anggota. Dia ini tidak sabit lagi hilangnya iman dia. Hilangnya iman dia. Cuma tidak sempurna iman macam tadi lah. Tidak sempurna iman ada. Jangan murtad. Tak boleh. Ini tak berat. Tapi kewajipan kita untuk mengamalkan apa yang Nabi SAW lakukan, itu adalah satu kewajipan. Wajib bagi kita melakukan apa yang didatangkan oleh Nabi. Macam saya cakap awal tadi, ma'atakumur rasulu fakhuzuh. Allah kata, barang siapa mana-mana apa-apa hukum hakam yang didatangkan oleh Nabi, melakukannya, fakhuzuhu, kamu ambil, kamu lakukan. Wa ma'anahakum anhu fantahu. Dan apa yang ditegah oleh Nabi SAW, hendaklah kita tegah juga. Tetapi menurut dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah adalah menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini lebih kuat daripada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata, kalau dengan anggota kita tidak kita lakukan seperti dosa besar minum arak, tadi yang saya sebut dia tidak menjadi kufur kepada Allah lagi, tinggal lagi dia menjadi seorang yang beriman yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai dia tercabut iman. Tercabut iman lagi. Tapi iman dia dah mula malap. Malaplah. Tapi kena berhati-hatilah. Walaupun pendapat yang kedua ni, pengarang ni kata pendapat yang kedua dengan yang nombor satu lebih kuat. Sebab dia nak tiga-tiga sekali. Dengan lidah, dengan hati dan juga melakukan dengan anggota luar. Naklah tiga tu ada sekali. Dan pendapat yang kedua ni, dua tu kena betul-betul lakukan, sebut dengan lidah, iktikad dengan hati dan juga beramal dengan anggota ini. Dia kata ini tidak termasuk di dalam nama iman. Cuma dia kata kewajipan kita melakukan suruhan daripada Nabi SAW. Apa yang didatangnya kita kena ikut. Itu adalah pendapat yang nombor dua. Ini juga termasuk di dalam ijma' ulama. Dua-duanya boleh pakai, tetapi pendapat yang pertama lebih kuat daripada yang kedua. Namun kedua-dua pendapat itu masing-masing menguatkan pendapat mereka dengan beberapa dalil. Jadi perselisihan kedua-dua pendapat ini adalah perselisihan daripada segi nazari ataupun pandangan sahaja, yang tidak mengesankan apa-apa pada amalan lahir. Tidak ada apa-apa kesan pada amalan lahir. Meskipun perselisihan tersebut melahirkan perselisihan yang lain. Berkata penulis syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, perselisihan antara Abi Hanifah dengan imam-imam lain daripada Ahlus Sunnah adalah perselisihan daripada segi gambaran sahaja. Kerana meskipun masalah beramal dengan anggota adalah perkara mesti bagi iman ataupun satu juzuk daripada iman, tetapi mereka bersepakat mengatakan
orang yang melakukan dosa besar, ia tidak keluar daripada lingkungan iman. Ini dia bagi tahu. Barang siapa melakukan dosa besar dengan anggota dia, maka dia tidak keluar daripada lingkungan iman. Malah iman dia masih ada lagi, tetapi dia sudah menjadi malap lah, macam pelita yang kita pasang dah kurang minyak ataupun kurang gas dia. Malah ia berada di bawah musyiah Allah, di bawah kehendak Allah lah. Jika ia menghadapkan menyesanya, saya ia akan menyesanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak menyesa orang yang melakukan maksiat ni, Allah boleh sesa. Dan jika ia menghendaki memaafkan, sekiranya mereka yang melakukan dosa-dosa ini mohon maaf dengan Allah, bertaubat dengan Allah, Allah menghendaki memaafkannya, nescaya ia memaafkannya. Perselisihan ini adalah perselisihan daripada segi lafaz saja dan tidak menyebabkan binasa akidah. Perselisihan antara yang pertama dan yang kedua yang saya baca tadi adalah perselisihan luaran saja, tidak mengakibatkan akidah. Dan sebabnya wallahu a'lam, kedua-dua pendapat ini tidak berselisih tentang nilai dan pentingnya iman beramal dengan anggota di dalam agama, cuma berselisih pendapat pada pembagiannya ataupun caranya. Cuma dia berselisih pada cara-cara mengendalikan perkara yang nombor 3 tadi. Yang pertama, kita dah faham kena lapas dengan lidah. Yang kedua, di dalam hati kita kena tegakkan iman kita. Yang ketiga ini, dia kata buat dengan anggota ni, ada pendapat kata tidak masuk dalam lingkungan iman, ada pendapat kata termasuk di dalam lingkungan iman. Tapi itu bergantunglah kepada kita setara mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dilarang oleh Allah lalu kita lakukan, dan kita hendaklah segera mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahu ada kita ada juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hadis yang bermaksud sebanyak buih di laut pun Allah Subhanahu wa taala akan ampun kita. Setinggi gunung pun Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita. Tinggal lagi Allah yang paling herannya, dosa banyak, jadi orang jahat tetapi tidak mahu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sombong. Itulah yang Allah paling heran. Seperti mana berlaku kepada kaum-kaum yang dahulu. Tengok kaum Samud, kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Firaun ada pengikut-pengikutnya. Qarun, macam mana Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia mengaku dia menjadi kaya bukan kerana Allah beri dia, tapi dia kata qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku didatangi oleh harta benda aku ni ala ilmin indi, kerana aku ada ilmu di sisi aku. Dia mengaku dia ada ilmu, dia tidak mengaku bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang beri kelebihan kepada dia mendapat harta yang banyak. Dia mengaku dia ada ilmu. Lepas tu suruh keluar zakat tak mau. Kerana apa? Nak susah payah nak bagi orang, aku yang pernah cari, aku yang mencari ilmu. Itu dia sadar ke situ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia dengan harta-hartanya sekali. Kaya dia tak boleh banding di dalam dunia ni. Qarun lah yang paling kaya. Orang lain ni nak cari harta karun, bukan karun sebenarnya, Qarun. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas hujung ayat, saya tak ingat ayat yang keberapa, Allah sebut
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun ini adalah pengikut Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dia ni banyaknya harta dia, nak bawa anak kunci dia pun menjadi beban. Anak kunci gedung rumah dia pun berat dia nak bawa. Banyak ilmu. Kita kalau ada tak sampai dah berat sangat bawa anak kunci tu, bubuh kat leher pun macam rantai kita pun boleh. Tapi dia ni kena cari berpuluh-puluh ekor unta baru nak bawa anak kunci tu. Bukan ibu kunci lagi, anak kunci tu. Hebat. Ketika pengikutnya kata la tafrah, wahai Qarun jangan sombong kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang sombong. Sombong ni Firaun ni sebab dia kaya. Kita jadi macam tu, kita akan nipis iman kita. Kena kita berkata sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa pun. Sebab kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita baca Fatihah, selepas kita takbiratul ihram, kita baca inna salati, sesungguhnya solatku ini, wa nusuki ibadahku yang lain-lain, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan juga matiku lillah, bagi Allah. Itu kita, aku janji dengan Allah. Tapi ke manakah kita lepas kita solat? Tak ada dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tak ada dah. Hilang lagi. Hidup kita tak ada kerana Allah dah. Tergelincir dah daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengatakan tentang iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata ayat yang turun di Mekah ni banyak kepada membaiki hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah beramal dengan anggota itu satu juzuk daripada iman atau beramal dengan anggota satu tuntutan iman? Ini nak soal pula, macam mana apakah beramal dengan anggota itu satu juzuk daripada iman atau beramal dengan anggota satu tuntutan iman? Pendapat yang mengatakan beramal dengan anggota satu juzuk daripada iman tidak menyamakan beramal dengan anggota dengan mengaku dengan lidah dan kepercayaan dalam hati. Beramal dengan anggota ni tidak sama. Beramal dengan anggota ni benda nampak, kita buat solat, Allahu Akbar, kita nampak. Sujud, rukuk, apa semua ni kita nampak. Tapi yang dua lagi dengan lidah dan kepercayaan dalam hati ni orang tak tahu. Solat cuma dalam ibadat. Selain daripada solat ada juga yang kita tak nampak. Contohnya puasa. Puasa orang tahu tak kita puasa tak puasa? Orang tak tahu. Kita buat letih, Syekh apa ni? Puasa saya, padahal kita tak puasa pun, lepas makan nasi pun. Lap elok-elok. Misal kita tak berminyak apa, orang tengok, serabut mesra pasal ni, betul dia puasa ni, letih. Padahal dia tak puasa pun. Ataupun dia segar dia, letih hari ni puasa apa lah. Orang tak tahu. Begitu juga dalam hati kita. Kita kenal ke mana-mana pun tak tahu dalam hati. Macam juga orang perempuan tengok dalam hati. Contohlah ni, contoh ni bukan nak kata yang betul-betul ni. Contoh suami dia tidurlah laki bini dia tidur, suami isteri dia tidur. Bini dia tak niat nak kahwin lain, tapi suami ni dia khianat sikit, dia ada perangai lain. Kalau kahwin lagi seorang, tapi isteri tahu tak? Dia ingat lelaki tak tahu. Ini contohlah, contoh bukan betul ni. Ini semua muslimin ada hari ni dia tak kahwin lah dua. Ada seorang dia setia. Orang Melayu ni kebanyakan dia setia kepada isteri dia. Dia bukan taat, setia. Dia sayang kepada isteri dia tak kahwin.
Cuma kalau kahwin pun dia lari ke Thailand lah, sorok-sorok. Sorok-sorok ada juga. Ada lari ke Thailand. Ataupun boleh. Dia boleh juga. Orang lelaki dengan kahwin, seronok dia. Saya pun seronok juga. Tapi cakap saja lah, tak boleh lah. Itulah. Iman kita ni sebut dengan lidah pun orang tak tahu. Kita boleh sorok daripada orang dengan lidah. Dengan hati lagi lah. Bini yang duduk dekat dengan kita pun tak tahu. Dalam hati bini pun suami tak tahu apa yang diucapkan di dalam hati. Sebab hati ni benda rahsia. Dia tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah tahu. Yang terang, yang gelap. Sebab Allah ni tidak terlindung. Allah ni walaupun seekor semut yang hitam berada di atas batu yang hitam legam, di dalam keadaan malam yang gelap gelita, Allah tahu. Walaupun selai daun, dua helai daun gugur daripada dahan kayunya, pokok apa pun dahan, Allah tahu. Tidak terselindung apapun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala utuh malaikat juga tu. Itu sebagai saksi saja. Besok Allah tulis semua yang mana rokit dah hati catat dengan kita tu, Allah bentang besok. Allah pasang televisyen besar di masa besok, dia tulis satu persatu pergi baca. Kita pun tengok dah, tak tertinggal satu pun. Pada 1 November malam datang kuliah. Dia penyampainya Pak Mak, mari ada. Ada lah ya. Contohnya macam itulah ada. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencatat itu adalah satu arahan daripada Allah. Allah Maha berkuasa. Allah nak suruh siapa dia punya suka, tetapi di sisi Allah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja. Terserahlah tak mengaku, memang hari akhirat besok Allah pasal skrin besar, semua kita boleh tengok. Orang lain pun boleh tengok, bukan kita saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun besar biji sawi. Kalau nak kata hamba itu besar biji sawi. Besar biji sawi ni tak besarlah. Baik-baik ataupun jahat kita akan lihat di hari akhirat nanti. Pendapat yang mengatakan beramal dengan anggota satu juzuk daripada iman dan tidak menyamakan beramal dengan anggota dengan mengaku dengan lidah dan kepercayaan dalam hati. Di dalam arti kata tidak dinamakan iman kalau tidak ada pengakuan dengan lidah dan kepercayaan dalam hati. Setakat buat aja tak jadi, kena ada di lidah dan juga di dalam hati. Dan masih dinamakan iman dengan sebab tidak beramal dengan anggota. Kita tak buat, tinggal sembahyang, tak keluar daripada iman. Cuma dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dapat dosa besar, na'udzubillah, kita tak sabar, kita tak sempat taubat, kita mati, maka layaklah bagi kita menerima azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita mengingkari dalam hati, solat tetap wajib, dah geraklah. Ini cuma tak buat kerana malas sahaja pun dah berat dah. La dina liman la salatalah. Tidak ada agama, tidak sempurna agama dia, la salatalah, mereka yang tidak sembahyang. Itu satu benda yang besar juga, walaupun tidak di dalam kelompok yang bernamakan iman. Kalau kita tak lakukan, tetapi kita berdosa besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana contohnya sembahyang ni imaduddin. As-salatu imaduddin. Nabi kata solat itu tiang kepada agama kita. Bila tak ada tiang, apa jadi kepada yang lain, maka yang lain pun berterabur bila. Dan juga Nabi SAW memberitahu kita di hari akhirat besok, amalan solatlah yang akan dihisab dahulu. Sekiranya solat tak sempurna, maka amalan lain tidak ikut sempurna lah. Bila solat kita sempurna, amalan lain dikira sempurna lah. Jadi kena jaga-jaga kita sebagai seorang Islam, walaupun kita bincang dengan iman. Ini adalah satu juzuk daripada
kita lakukan dengan anggota kita. Kita nak puasa dengan anggota kita, kita nak bersyahad, kita nak solat dengan anggota kita, kita nak keluar zakat dengan anggota kita. Zakat niat tak jadi. Ada juga orang yang niat saja tak solat. Ada bawa keretanya dia sampai tekan minyak sampai ke Johor asar, niat asar patah balik lagi. Tak buat dengan anggota tak sah juga. Kita beri laluan ada azan pula. Saya pun tak perasan ni. Rupa-rupanya dah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meneruskan balik bicara kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dibincang ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang mengatakan beramal dengan anggota satu tuntutan daripada tuntutan iman, sekalipun ia bukan satu juzuk daripada iman, tetapi beramal dengan anggota adalah wajib kerana ia satu tuntutan iman. Ada kata benda itu tidak satu juzuk daripada iman, cuma daripada wajib. Apabila demikian hal, maka mendalami di dalam masalah ini tidak mendatangkan faedah yang besar sangat. Kalau kita nak bincangkan itulah ini, maka dia tidak mendatangkan faedah yang sangat besar. Mengambil berat masalah lain lebih utama. Kami rasa berfaedah kalau dibentangkan sebagai daripada pengukuran yang disedut daripada kata sepakat di antara kedua pendapat yang boleh menetapkan siapa yang masuk dalam lingkungan iman dan siapa yang terkeluar daripada lingkungan iman. Lebih baik kita bincang. Jangan kita bincang beramal dengan anggota satu juzuk daripada iman, atau beramal dengan anggota dengan mengakukan dengan lidah dan kepercayaan dalam hati. Dan dalam arti kata tidak dinamakan iman kalau tidak ada pengakuan dengan lidah dan kepercayaan dalam hati itu. Tak satu bincang banyak, kita ambil keputusan, kita ambil benda yang satu saja, kita ambil tiga-tiga sekali. Yang pertama, ucap dengan lidah kita. Yang kedua, di dalam hati kita hendaklah teguh dan tetap beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beriman. Dan juga kita buat dengan anggota kita sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, luaran dan juga dalaman. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita sebelum kita pergi lebih lanjut pada benda-benda lain. Allah bagi tahu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud alif lam mim, Allah lah yang akan mengetahui segala kehendaknya. Alif lam mim ini tidak diterjemahkan dan juga ditafsirkan oleh ahli-ahli tafsir dengan lebih lanjut. Cuma dia sebut Allah sajalah yang mengetahui kehendaknya. Allah kata zalikal kitab, ini Al-Quran, la raiba fihi, jangan ada saka-saka padanya. Hudan lil muttaqin, dia memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka-mereka yang percaya kepada benda-benda yang gaib. Wa yuqimunas salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada kita, hendaklah kita bersedekah. Sebut sedekah ni, ada juga orang kata nak ambil sedekah. Betul? Sedekah tu sunat. Sedekah yang wajib adalah zakat. Zakat itu kena keluar. Sebut perkara-perkara yang gaib, inilah yang kita bincang tadi di dalam tajuk iman, adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, pada kitab Allah Subhanahu wa taala, pada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat, dan juga
Apa yang baik dan buruk tipu kepada kita, itu adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh nak mengelak dah. Kalau Allah nak turunkan kepada kita, kita nak elak kepada orang lain tak boleh. Kalau Allah nak turun kepada orang lain, kita nak tarik bagi ke kita pun tak boleh. Itulah satu ketentuan. 6 perkara ini wajib kita kena percaya. Hari ini duk percaya juga. Percaya timbul dalam surat khabar hari ini mati di Lubuk Raya Pantai Timur 2, ramai mati. Lalu dah pihak-pihak yang berkuasa mengambil kesempatan nak mempersalahkan orang. Itu takdir Allah nak bagi mati dia macam mana. Tapi pihak berkuasa hari ini mengambil kesempatan bubuh kamera. Sehari 160, 130, 140, 150 kena sama Nabi. Dapat duit kerana takut kemalangan. Kemalangan tetap kemalangan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ubah. Bila Allah takdirkan nak mati di jalanan, lari 20 pun mari lari bandar, tak nampak kawan ni lari perlahan, langgar, lenyek, salah. Yang mati tu kan salah lari bandar. Pada hakikatnya salah, pada zahirnya salah lari bandar. Pada hakikatnya tak salah siapa-siapa. Semua Allah nak mematikan sebab kena langgar dia lori. Langgar dia lori, mati rumput lembu. Mati rumput lembu. Tak ada masalah. Kita sebagai katalah penunggang motosikal, tak tergamuk nak langgar lori. Motosikal tergamuk nak langgar lori. Tak tergamuk. Tetapi bila sampai ketentuan kepada kita, jadi langgar apa tak ish. Langgar boleh. Lori naik bukit, lari perlahan, motor laju, kat cat, kalau dia sedar, mati dia tak lagi. Kalau dia tahu dah barang besar, dia kat cat. Tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak siapa pun boleh melawan. Inilah salah satu daripada rukun iman. Tapi hari ini kerajaan juga ambil kesempatan suruh orang yang berkuasa yang menjaga jalan, JPJ, Jabatan Penjaga Jalan pasal kamera, polis trafik pasal kamera. Siapa yang lagi lebih daripada 120, jawab dia RM300 Malaysia satu saman. Dalam surat khabar ini tak tahu berapa jam dapat, berapa saman tak tahu. Untung kan kita pun sebagai nak mengelakkan daripada kena saman, kalau nak mengelakkan daripada aksiden, tak mungkinlah. Tetapi lari perlahan tu salah satu ikhtiar sahaja. Kena ikhtiar juga. Kalau nak mengelakkan daripada kencing manis, jangan banyak makan gula. Itu. Tetapi ada orang kencing manis, dia tak suka. Minta teh kosong saja, tapi kena kencing manis juga. Itu adalah kebetulan Allah. Kita kena bersandar dekat situ. Tapi janganlah ambil kesempatan nak mengelakkan daripada kena langgar, kita sama. Tapi melanggar juga, mati juga, nak salah. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kitanya akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap yang berada di muka bumi ini akan punah ranah. Kita kereta baru punah jadi buruk. Kita daripada muda jadi tua, daripada tua kita pun mengalami kematian demi. Ada kita hari ini, yang tak ada datuk kita dah tak ada dah, mati ke semua. Tapi itulah keadaannya. Jangan kita salah menyalah di antara satu sama lain. Hanya kita kena reda ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh ikhtiar. Ketentuan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita ikhtiar untuk kebaikan, maka baiklah kita dapat. Sekiranya kita berikhtiar untuk mendatangkan kebinasaan, maka kebinasaan akan menimpa kita. Ini bukan nak mengambil jalan raya. Larilah perlahan. Mudah-mudahan bila tibanya musibah tengah jalan, kita dapat kontrol.
Kalau lari 80-100 ni okeylah, alhamdulillah. Kalau bangkit tayar boleh dia tak balik lagi. Tapi kalau lari 160, jawab dia, saya pun boleh kempen saya, tapi saya kalau dapat steering, dapat highway tak kurang daripada 140-50. Sebab apa? Nak terus sampai tempat. Tak agak kita duduk atas jalan raya sampai 6-7-8 jam. Saya daripada Kota Baru tu 6 jam dari. Kalau lain lagi juga. Tapi tengok kereta dah pula. Kereta kacil dah boleh lah. Kacil lah berbulu, berberet dah. Bergegar dah. Tengok kereta. Kalau kena Mercedes, lari 220, 250, tak apa. Tak pernah 120, jalan street 80. Tak apa. Itu kempen jalan raya. Ini nak bincang. Ini masalah di dalam. Kita rukun iman juga, kita kena percaya. Jangan kita tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, siapa ni kena lari laju? Bukan kena lari laju itu penyebab saja. Allah nak ambil. Macam saya cakap tadi lah. Orang yang lari 20, 30, tiba-tiba dia lagi, lari, mati. Kau yang kena lagi. Dia susah pada itu. Tapi kata apa? Lari perlahan pula. Highway. Lari kat 100, 200. Baru tak lari mana? Ada juga orang yang lori parking, lori kecemasan. Kau pergi langgar. Alasan tak nampak lah apa-apa dia. Itu tak ada semua. Kena kembali kepada yang satu. Kita pandang kepada yang banyak. Kita kembali kepada yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah mentakdirkan apa-apa, maka kita tak dapat mengelakkan. Seperti mana saya cakap awal tadi, kita ini kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang berlaku pada kita, redha sajalah. Jadi sekadar itulah. Sebagai penutupnya, saya mohon maaflah kepada tuan-tuan semua sekiranya penerangan ini tak berapa lengkap. Dan saya pun sebutan dah kurang dah. Gigi pun dah tak ada, lidah pun dah jadi keras. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik itu daripada saya dan juga kelemahan diri saya yang menyampaikan. Jadi sebelum saya menutup majlis pada malam ini saya ada sedikit minta dana daripada tuan-tuan semua. Iaitulah saya ni diamanahkan oleh pengurus pasti Putra Permai. Dia bagi tadika 3P. Tadika tu pasti Putra Permai. Pasti Putra Permai 3P. Dia mohon dengan saya untuk nak mencari dana daripada tuan-tuan. Sebab dia nak buat majlis penyampaian hadiah kepada anak-anak yang di sekolah tu seramai 200 lebih orang. Saya pun tak detail lah. Bolehlah letak tabungan. Jadi seberapa ikhlas tuan-tuan semua, insya-Allah Cik Aziz kita tak tabung. Bagilah 10 sen, 20 sen, 10 ringgit, 20 ringgit ke 100, 200 terpulang lah. Tadi kat Cik Anis saya dah bagi sorat. Ada sorat yang saya bagi kat kerana itu. Jadi yang tak dapat sorat ni, ada dalam kereta kalender pun saya boleh bagi. Kalau tak ada pun saya kepada siapa-siapa yang menerima, saya mengucapkan terima kasih, syabas. Mudah-mudahan Allah sajalah yang dapat memberi ganjaran pahala kepada tuan-tuan. Saya hanya mohon kepada tuan-tuan saja. Budi baik tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih di atas derma-derma yang tuan-tuan sumbang pada malam ini nanti. Jadi sekadar itu sajalah. Saya sudahi dengan kalimah aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.